صلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Baik, apa khabar pada pagi ini? Salam Jumaat pada semua. Baik, alhamdulillah. Kejap. Saya punya kamera ni macam ada problem sikit lah. Dia color dia kejap-kejap tertukar kan. Pasal tak? Sekejap bagi saya setting dulu. Test. Okey. Harapnya dia okey lah. Tak berubah dah. Baik, jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi ini kita dapat lagi meneruskan pengajian kita seperti biasa. Ya. Dan tuan-tuan perempuan bersama saya Ustaz Hadi dari Izin Ngaji, insya-Allah sama-sama kita cuba mempelajari ataupun kita, kalau konsep sharing tajwid kita bedah-membedah kan, bedah ayat-ayat Quran dari sudut hukum hakamnya. Dan insya-Allah kita telah berlangsung dan hari ini merupakan 100 episod 184 tuan-puan. Tuan-puan boleh tengok detailnya di bawah. 184 ya. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung 3 ayat 50, 51 dan 52. Kita nak sambung untuk muka surat 56. Hari ini kita akan habiskanlah macam yang saya bagi tahu semalam ya, insya-Allah. So saya harap tuan-tuan perempuan dah buat dah bersedialah dengan hasil bedah tuan-tuan perempuan. Jadi insya-Allah nanti kita semak sama-sama lah sebentar lagi So untuk kejap, saya pening kenapa kamera dia berubah-ubah. Selalu okey je. Kejap. Okey, baik. Tak apalah. Lantak lah. Dah jadi tu. Asalkan nampak saya tu jadilah tu. Okey, jadi insya-Allah untuk hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari, dan seperti biasalah rutin Jumaat kita akan baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. So tuan-tuan puan-puan boleh bersedialah dengan Quran muka surat 293. Boleh? Nanti kita akan baca sama-sama daripada ayat 1 hingga 10 saja insya-Allah. Baik. Jadi sama-sama kita buka dulu dengan bacaan pembuka. Lepas tu kita istighfar macam biasa. Okey, kemudian kita terus pada bacaan surah Kahfi. Okey, boleh semua? Jadi sebelum tu saya nak ajak sama-sama kita betulkan niat masing-masing insya-Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang baik Allah akan mempermudahkan segala hajat kita insya-Allah. Nampak macam ustaz pakai lipstick. Ya ke? Dia macam warna pink-pink sikit Saya pun tak tahu kenapa. Lampu tak cukup. Tapi selalu okey je. Tapi tak apalah. Kadang-kadang dia biasalah tuan-puan. Kejap-kejap elok, kejap-kejap tak kan. InsyaAllah. Baik. Jadi jom sama-sama kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita terus dengan bacaan istighfar. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah. Baik, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan teruskan dengan bacaan surah Kahfi kita seperti biasa, ya. Muka surat 293, jadi tuan-puan boleh bersedia. Kita akan baca daripada ayat 1 hingga 10, ya, insya-Allah. Puan Nani. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang menyumbang star, alhamdulillah. Jazakumullah. Baik. Dah sedia ke semua? Jangan lupa bantu saya, tolong bantu saya sharekan dahulu. Tolong bantu saya sharekan kita punya live pada pagi ini. Okey, kejap Tuan-puan nampak saya macam pakai lipstick Kenapa Sekejap, kita tengok apa dia masalah dia. Ni okey kot. Okey dah sedia semua Aduh, sesama lah pula pagi ni. InsyaAllah. Minta maaf lah kalau dengar bunyi sok-sek tu. Baik, alhamdulillah. Jom kita mulakan insyaAllah.
Kita baca sama-sama Kuat-kuat boleh? Baik, kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Selesai bacaan kita untuk surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Jadi insyaAllah kita akan teruskan untuk bacaan semasa kita hari ini. Kita akan sambung ayat 50 sehingga 52. Cukuplah habis untuk bacaan muka surat 56 ini insyaAllah. Baik, Waalaikumsalam yang baru masuk. Silakan. Jangan lupa bantu saya untuk sharekan dulu kita punya live pagi ni, tuan-tuan dan puan.
Boleh? Baik, jadi jom seperti biasa kita baca dulu ayat 3 ayat ni insya-Allah sama-sama Boleh? Dah sedia ke tu? Kita mulakan insya-Allah. Tarik nafas dan dalam. Okey, ready, tenangkan fikiran. Okey, insya-Allah kita mula. 1 2 mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Waalaikumsalam yang baru masuk. Sila. Baik, insyaAllah kita terus pada sesi bedah membedah kita macam biasa. Jadi tuan-tuan dan puan yang dah buat siap-siap tu, jom kita semak. Yang belum buat tak apa, sama-sama kita semak dan tuan puan boleh catatkanlah pada mushaf masing-masing InsyaAllah, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim, ayat 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم. Okey. Baik. ومصدقا لما بين wa beratas wa, kat sini satu harakat saja, mu satu harakat, sad kita kena tebalkan tuan-tuan dan puan. Wa musaddiqan li, tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Okey, tanwin bertemu dengan huruf lam. Kat sini kita sebut hukum apa? Idgham IBL idgham bila gunnah. Masukkan tanwin qaf itu ke dalam huruf lam bila gunnah, tanpa dengung. Untuk sad kita kena tebalkan sebab sad ni bersifat isti'la,
bersifat itbaq. Tebal selama-lamanya. Wa musaddiqan lima bai. Ma asli. Okay, ma asli. Bai. Apa ni? Kalau ya sukun sebelumnya terdapat baris atas. Ingat tak? Kita sebut BL. Bacaan lin kan? Bacaan lin. Wa musaddiqan lima baina yadayya. Boleh? Baina yadayya. Na yadayya. Untuk ya bersabdu ni, pastikan kita alirkan suara ya. Yadayya. Jangan ditahan. Kalau tahan dia jadi begini. Yadayya. Bunyi sekat tu. Yadag. Okey. Yadayya. Cukup kita rasa kita dah zahirkan bunyi sabdu tu. Maka selesailah dia. Okey, boleh. Yadayya minatta. Minatta. Kat sini huruf ta yang bersabdu. Sudah tentu kita masukkan daripada nun ni lah. Jadi hukum kat sini alif lam syamsiyah. ALS. Alif lam syamsiyah. Minatta. Minattaura. Tau. Waw yang sukun sebelumnya baris atas. BL. Bacaan lin. Okey. Minattau. Lembut je. Lin ni maksudnya lembut. Lunak. Kan? Minattaura. Tebal baris atas. Dan mat asli. MA. Mat asli. Tebal pun ya. Mat asli pun ya. Boleh tuan-tuan dan puan. Jadi huruf mat dia yang mana? Yang ni lah. Nampak ni? Kecil tu kan? Tapi ingat tebal tu kena jaga. Taura tak mau ra. Taura. Tiwali'u. Semua satu harakat. Cuma ha ni kita kena ready terus masuk pada lam sabdu ni. Wali. Tiwali'u. Tiwali'u. Ada 4 huruf. Satu harakat kita kena konsisten lah. Boleh. Tiwali'u hillalakum. Ha pedas. Bila kata ha pedas, kena pedaskan dia lah. Okey, tengah kerongkong ni kita sempitkan hi. Wali'u hillalakum. Baik. So kalau kita berhenti kat sini, dia jadi izhar, tuan-tuan dan puan. Lalakum. Kalau berhenti. Boleh. Kalau berhenti jadi izhar. Tapi kalau kita sambung, mim mati bertemu ba, hukumnya apa dia? IZS. Izhar syafawi. Wali'uhilla lakum. Tutup bibir bersahaja. Okey, lemahkan pegangan antara dua bibir. Bibir atas dan bibir bawah ni. Tutup je macam biasa. Tapi jangan berikan tekanan. Lakum. Tu sempurna kan? Macam idgham mithlain. Jadi, relax je. Lakum ba'dallazi hurrima. Boleh? Baik. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Kalau kita berhenti, saat lagi kita baca pun kita berhentilah sebab panjang sangat kan. Wali uhilla lakum. Izhar. Jelaskan mim tu. Sebab mim tu memang mim mati pada asalnya. Cuma dia jadi ikhfa. Okey? Sorry. Saya tak nak tulis izhar syafawi lah kat sini tuan-puan. Nanti pening pula. Izhar kalau kita berhenti. Saya tulis IKS. Okey, saya tulis ikhfa. Sebab memang kita nak berhenti sekejap lagi kan. Cuma nanti keliru pula. Sebab mim tu mubah kan ikhfa. Ikhfa syafawi. Okey, boleh? Tapi kalau berhenti, macam tadi awal kita berhenti kan. Dan memang kita akan berhenti kat sini. Wali uhilla lakum. Dia jadi izhar. So nanti ambil balik pada wali uhilla lakum. Baru buat ikhfa syafawi pula. Okey? Baik. Ba'dallazi. Kita terus.
Huruf Ain pastikan kita matikan dia dan suara kita jangan bagi tersekat ataupun tertahan. Ba, gitu kan. Lakum ba. Kita layankan lagi, alirkan lagi. Waliuhilla lakum ba'dal. Ni saya buat gerak perlahan lah kan. Kalau tuan-puan baca tempo laju, dia lagi laju lah bunyi dia. Waliuhilla lakum ba'dalladhi. Dengarnya makin halus lah. Okey. Apa pun bergantung. Kalau kita baca laju, janganlah kita lewatkan pula. Contoh, waliuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum. Perasan tak? Tiba-tiba kat situ je slow. Jadi apa pun bergantung pada tempo bacaan kita. Macam tempo yang biasa kita baca. Contoh kan. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي. Kan bila kita baca secara tartil ataupun baca secara lewat kan, maka kita dengarlah bunyi dia tu jelas. Okey? Baik. Ba'dal, huruf dad tebal selamanya. Selama-lamanya tuan-puan. Okey? Dia tak ada tempo selama-lamanya. Okey? Selagi mana kita hidup nak sebut huruf dad ni mesti tebal. Itu je. Ba'dalladhi dhalla. Okey, dhalla ni kita sebut ALS. Senang je tuan-puan. Ba'dalladhi alif lam syamsiah. Ba'dalladhi. Cuma kalimah allazi ni ada je yang mengatakan ianya tak termasuk dalam alif lam syamsiah sebab dia isim mausul kan, siapa yang belajar bahasa Arab. Tapi kalau berdasarkan ilmu, saya rujuk dalam kitab Allahumma lupalah pula namanya kitab tu. Sebenarnya kalimah allazi ni pun termasuk juga, sebab dia ada unsur idgham tu. Okey, idgham syamsi. Baik. Zi, huruf zal dua harakat. Zal dua harakat, ma asli. MA. Ni yang ma Hurri. Okey, ra ni nak baca tebal ke nipis? Nak kena tanya tak soalan ni? Kat pada tuan-tuan perempuan. Nak kena tanya ke? Ke tak payah dah? Ra tu tebal ke nipis? Tak payah tanyalah tuan-puan mesti dah dapat dah. Yang penting ha ni ha pedas lah beri depan kan. Hurri. Jadi huruf ra ni kita tengok dia hidup dan dia berbaris bawah, maka perlu dibaca dengan nipis semestinya. Bila kata nipis ni macam mana? Hur. Starting tu dia kena betul dah. Hur. Cuba tuan-puan sebut. Hurri. Pastikan ada bunyi lah masuk sabdu tu. Hurri. Ba'dallazi hurrima alaikum. Hurri. Kalau tebal dia jadi hurri. Beza kan? Kalau tebal hurri. Kalau nipis yang kita nak, yang sepatutnya hurri. Kita sebut tu kita tahu ianya dalam keadaan yang sedang-sedang, nipis-nipis kan, tak ada bunyi yang terlalu menonjol sangat. Okey, dapat ke? Waliuhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum. Boleh? Huruf ra bersabdu baris bawah. Jangan tengok ada sabdu tu. Jangan keliru dengan sabdu. Asalkan dihidup baris bawah nipis. Berbalik kepada asas yang kita faham lah. Baris atas tebal, baris bawah nipis, baris depan tebal. Hurrima alai. Ain baris atas alai, bacaan lin. Bacaan lin, kum mati izhar. Lai bacaan lin BL, kemudian kum IZS, izhar syafawi. Baik, kita sambung lagi. Wajitukum bi ayatim
Waji, hamzah yang mati kita tahan suara betul-betul sebab pada hamzah ni ada sifat syiddah dia, tertahannya suara. Okey. Jadi hindar, apa yang kita kena hindari ialah berlakunya tawallud. Waji'tu, waji'tukum, kan contoh. Jadi sharp, matikan dia. Waji'tukum. Boleh? Baik. Tukum, mim mati bertemu ba. Kat sini IKS, ikhfa syafawi. Wajitukum, tutup bibir bersahaja. Ni dah sebut selalu kan. Jadi jangan kita sempurnakan sebutan tu, maksudnya kum. Kalau tidak nanti dia jadi apa? Ingat tak? Dia jadi apa? Dia jadi idgham mislain nanti kan? Sempurna. So ikhfa syafawi kat sini, tutup bibir bersahaja. Ingat tu. IKS. Okay. Kalau ikhfa hakiki saya buat IKH tau. Jangan keliru. IKH ikhfa hakiki. Kalau IKS ikhfa syafawi. Kalau tuan-puan nak tukar pada penulisan tuan-puan, terpulang lah ya. Janganlah ikut saya sepenuhnya. Ni sebagai orang apa, guide je, panduan untuk tuan-puan tengok je. Baik, biayatim. Kat sini hamzah kan, hamzah kalau dibaca dua harakat dan di awal kalimah dia jadi MB lah. Mak badal. Wajitukum biayatim. Biayatim. Ya, satu harakat. Tim tanwin bertemu mim. IBG. Okey, tanwin bertemu mim, IBG, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah boleh juga. Jadi kat sini kita baca secara kamil, sempurna. Sempurna. Bi ayatim mirra. Boleh? Ayatim, nun mati bertemu ra, idgham bila gunnah. Bila gunnah. IBL. Idgham bila gunnah. Boleh? Idgham bila gunnah. IBL. Kalau IBG bi gunnah. IBL bila gunnah. So kalau bila gunnah ni pun kamil juga. Cuma dia tak ada dengung je. Masuk sempurna, kamil. Bi ayatim mirra. Nampak? Itu kata kamil. Masuk terus direct pergi pada ra. Ada tak bunyi nun? Tak ada. Itulah tanda kamil tu, yang kita kamil tu. Ataupun kita lihat pada sabdu ra tu lah. Kat situ saja dah membuatkan kita tahu. Ianya perlu dibaca dengan sempurna. Mir rabbikum. Mim mati. Bertemu siapa ni? Fa. So Isaac S. Izhar syafawi. Okey, untuk ba ni macam biasalah bersabdu kan. Mir rabbi. Terus sambut ra tu. Sambut ba. Daripada ra tadi, mir rabbi. Terus sambut ba tu. Jangan ditunggu-tunggu. Mir ra. Terpanjang pula kan. Jadi terus sambut huruf ba bersabdu. Okey, boleh. Mim mati mim mati bertemu fa. Fattaqullaha wa ati'un. Fatta. Masuk terus ni bukan alif lam syamsiah ke, tidak. Fatta. Ta bersabdu, masuk terus. Qu. Qaf baris depan tebal. Okey. Pada asalnya dia memang mat asli. Qu. Tapi sebabkan mat ni dia bertemu dengan sukun. Okey, ataupun sabdu lah. Formula mudahnya kalau huruf mat bertemu dengan sabdu ni dia takkan kalau bertemu dua kalimah dia takkan
dibaca dah mat tu, digugurkan. So kat sini berlakulah iltiqa' sakinain. Wow. Okey, ni kan kalimah Allah ni ada lam ni, nampak ni? Kan? Lam. Fattaqullah, sebab tu masuk terus tanpa adanya bunyi mat tu dah. Boleh? Fattaqullaha wa ati'un. Hawa'a. Kalimah Allah ni pun alif lam syamsiah juga. Okey. Tuan-puan boleh catat. Tapi kalimah Allah ni kita dah tahulah, confirm alif lam syamsiah kan. Fattaqullah wa a. Tiga huruf tu semua satu harakat. Masuk ti ni tebal lah. Tebal sebab apa? Sebab di baris bawah. Wa ati. Tuan-puan, hamzah tu jaga-jaga. Jangan kita terpengaruh dengan tebalnya ta tu. Wa al nampak? Fattaqullaha wa ati wa bunyi a. Kita nak bunyi hamzah dari atas macam mana? Hawa ati'un. Fattaqullah hawa ati. Okey, tebal pada ta. Mula pada ta baru tebal. Panjang dua harakat mat asli. Ni ya mat ada ni. Un mat arid disukun. Ti ni mat asli, ni MAL 246 mat arid disukun. Baik, terus habis ayat 50. Innallah Allah. Kalimah Allah ni tebal kan? Kalimah Allah tebal, sebelumnya baris atas. Itu sebab dia lah. Cuma nun kena jaga macam situasi tadi juga. Inna Allah. Boleh? Rabbi bima asli wa ra tebal. Okay, ra ni tebal. Rabbukum mimati bertemu fa. Mimati bertemu fa. Fa'budu. Huruf ain, ingat. Huruf ain kita kena jaga supaya tidak tertahannya suara. Boleh? Inna ni tadi wajibul gunnah. Allah tebal. Innallaha rabbi, ra tebal. Okay, ra tebal. Bi ma asli, MA, ra tebal. Wa rabbukum mimati bertemu fa. IZS, izhar, jelaskan sebutan mim. Okay. Wa rabbukum fa'buduh. Okay, huruf ain bersifat tawassut. Fa'buduh. Budu. Du. Baik, du ma'arid disukun. MAL. Hadza siratun mustaqim. Hadza dua-dua mat asli. Ya. Ni ha alif mat, za ni alif mat juga. Ra tebal mat asli. Tanwin bertemu mim, tuan-tuan puan. Tanwin bertemu mim apa hukum dia? Okey, ha mat asli kan. Zal keluar ke hujung lidah sikit je. Hadza MA. Sad baris bawah si. Sad baris bawah si. Sira. Ra MA mat asli. Hadza siratun. Tanwin bertemu mim. Okey, kat sini IBG. Kamil sempurna. Tuan-puan boleh tambahlah sendiri kan. Sempurna. Tapi kalau kita tengok pada mim tu sabdu pun kita dah faham dah. Hadza siratun.
Tu tebal. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Boleh tak? Tummus. Sin mati ni kena matikan betul-betul lah. Okey. Kena bunuh sin betul-betul ke Ustaz? Boleh juga nak faham macam tu. Mus. Santai-santai je. Okey, sini dah rokhawah. Lepas tu dah ada sofir dia sikit. Tu. Tummus. Untuk kita orang Melayu tak ada masalah kat sini. Okey. Hatta kalau tak tahu sifat sin ni pun insya-Allah sebutnya jadi aja. Sebab kita ada huruf S. Kan? Kita ada huruf S. Musta. Ta pada atas ta. Huruf qaf. Qaf ni tebal. Cuma bila qaf baris atas macam mana bunyi dia? Qa. Baris bawah bunyi macam mana? Cuba buat. Qi. Qa. Qi. 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 Mustaqim. Mustaqim. Okey. Kalau dalam kitab Dr. Aiman Suwaid, Aiman Rushdi Suwaid, dia sebut huruf qaf ni antara kesilapan yang berlaku ialah kita terlalu menebalkan sangat. Terlalu menebal ni macam mana? Contoh qoi, tu dia bunyi qoi, qoi, mustaqim. Contoh saya buat sekali lagi, saya buat perlahan-lahan. Hadza siratum mustaqim. Mustaqim. Qoi, ada bunyi qoi. Tu. Jadi macam mana? Qi. Sebab tu saya suruh buat tadi tu. Qa, qi, qu. Kita sebut qi tu pun mana ada qoi. Qa, qi, qu. Qa, qi, qui. Ada bunyi qui. Kan? Betul tak? Jadi kita kena jelas. Qaf ni dia isti'la' je. Dia bukan itbaq. Qa, qui, qui. Jangan kita duk usaha untuk mengangkat sebahagian besar lidah kita. Dengan kononnya nak menzahirkan, nak menjelaskan sifat tebal tu. Jadi jangan salah faham lah. Boleh faham ni? Ke pening? Faham kan? Point dia jangan mustaqim. Jangan terlalu berlebihan. Itu sahaja. Steady je. Qa, qi, qi. Hadza siratum mustaqim. 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 Yang kita tak nak tadi, mustaqim. Qoi. Ada macam kabu apa, macam berombak sikit kot bunyi dia kan. Mustaqim. Dia ada qoi. Dia ada macam tiba-tiba macam nak serkuk sesuatu tu. Qim tu. Okey, boleh. Jadi qim. Itulah sedikit sebanyak. Saya saja share lah. Qim ni ma'arif disukun lah. M-A-L. Boleh. Qaf jangan pergi ke kaf. Tu pun betul juga. Jangan bila terlalu nak melemah, bila terlalu nak menjaga sangat qaf, takut jadi over sangat tebal. Takut nanti udah hilang pula tebal jadi kaf. Mustaqim. Tapi insyaAllah lah tuan-puan dah belajar, tak adalah jadi gitu kan. Baik. Falamma mim bersabdu wajibul gunnah. WG. Huruf mat bertemu hamzah. Mat bertemu hamzah. So dia sensitif. Bila sensitif dia tak boleh baca pendek dah. Kena baca panjang. Berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Dan hukum MJM mad jaiz munfasil, iaitu pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam 2 kalimah. Falamma satu perkataan, ahassa satu perkataan. Boleh? Ha pedas, ahassa satu harakat aja. Hamzah, ain jangan tertukar dengan hamzah. Ahassa i ataupun bunyi hidung i. Huruf ain tengah kerongkong. Falamma ahassa Isa minhum.
Aimat asli. Okey, aimat asli, samat asli, min nun mati bertemu ha izhar. Humul, mul alif lam qamariyah. Kuf ra tebal. Okey. Kita ulang balik. Ahassa aimat asli, samat asli, min nun mati bertemu ha ai z h izhar halqi, min humul. Okey, izhar ni jelaskan nun min humul alif lam qamariyah alq kuf ra tebal tafkhim. Okey, ra baris atas. Qala, huruf qaf pun sama, kena tebal. Laman, okey, qa tebal, man nun mati bertemu hamzah izhar halqi. Sekali lagi kita jumpa nun mati bertemu sad ikhfa haqiqi. Okey, qama asli, laman nun mati bertemu hamzah izh izhar, jelaskan nun. Qala man ansari, nun mati bertemu sad ikh ikhfa haqiqi, sembunyi, ikhfa sembunyi, sembunyikan sebutan nun. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Sembunyikan nun, jangan sebut tepat pada makhrajnya. Kemudian dia bertemu dengan huruf sad. Jadi huruf sad ni sifatnya tebal ke nipis? Sifatnya tebal. Jadi bila tebal, maka dengung pun tebal. Ansa. Cuma huruf sad ini, kalau sahabat-sahabat kita, pelajar-pelajar saya, kelas kita, kalau kita cerita detail lagi tentang martabat sad ni, dia duduk di mana? Martabat awsat. Okey, pertengahan. Martabat dia pertengahan. Okey, martabat ikhfa bagi sad iaitu martabat awsat. Martabat di pertengahan. Okey, tebal-tebal. Itu antara tebal dan nipis. Cuma awsat, maksudnya dari sudut nak membunyikannya tu, dia tidak terlalu mudah, tidak terlalu senang. Tidak terlalu mudah, tidak terlalu sukar. Boleh? Qala man ansari ila Allah. Okey? Awsat, maksudnya pertengahan. Sama macam tawassut. Perkataan sama je, wasata. Okey, wasata maksudnya pertengahan. Boleh? Ingat kalimah tawassut. Kan tawassut kan? Itu adalah sifat tawassut. Dia daripada perkataan wasata lah tu. Wasat, pertengahan, tengah-tengah. Ingat tu, awsat tawassut. Awsat tawassut. Gitu. Arab dia lah nak mudah Melayu dia tengah tu je. Pertengahan. Baik. Ma asli, tebal tadi dah cerita dah. Kemudian panjang 2 harakat lah. Ma asli kan. Ra baris bawah, ri, nipis. Nipis je. Ya mat. Ri ni ma asli kan. Ma asli bertemu dengan hamzah ni dia tak boleh. Tuan-puan. Sensitif. Ma asli dia jumpa hamzah je, dia tak boleh baca 2 harakat. Dia tak boleh baca dengan bunyi asal dia. Kena baca panjang. MJM. Mat jaiz munfasil. Pertemuan mat dengan hamzah 2 kalimah. Ansari 1 kalimah, ila 1 kalimah. Ilallah. Kalimah Allah kena tebal sebab sebelumnya baris atas. Dan dalam masa yang sama dia MAL, ma'arid dia sukun. Okey, kalimah Allah kalau kita berhenti pada dia ma'arid dia sukun lah. Okey? Boleh? Baik. La ni, okey, la ni hati-hati jangan kita tebal lah. Kan? La, ila, la. Bila kata jangan tebal, bila kata jangan tebal bukanlah ile. Nak ngelakkan sangat, takut pergi tebal kan? Ansari ila Allah. Udah jadi ke laut pula bunyi dia. Ila
ilallah. Hati-hati, jangan sampai nak orang tu fokus sangat nak menjaga tu jadi la ila. Tak mau dah buat gitu. Ya. Ilallah. Kita dengar pun boleh tahu dah tuan-puan kalau tuan-puan biasa dengar orang ngaji, insya-Allah. Mudah-mudahan telinga kita ni dapat kesan bunyi-bunyi tu. Maksudnya bunyi-bunyi yang tak patut dibuat lah. Ilallah. Tiba-tiba ada tertarik ulang ya tu kan. Baik, kalimah Allah ma'aril sukun. Tebal, confirm lah. Lallah. Okey. Alasannya kalimah Allah sebelumnya baris atas. Itu sahaja. Ni ada waqaf. Ada wasal ula ni. So ikut pada tuan-puan, kita berhenti je lah. Okey, tak ada masalah pun. Baik. Kita sambung. Qala al-hawariyuna. Qam asli, lal alif lam qamariyah, hawa habdas, wa ma asli, ri nipis, kemudian masuk ya bersabdu, jangan tahan suara. Ya ada sifat rakhawah, alirkan suara. Riyu. Okey. Qala al-hawariyuna. Riyuna. Okey, kalau tertahan suara dia mungkin jadi ginilah. Hawari. Hilang suara tu. Okey? Boleh. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi. Baik. Nahnu. You ma asli ya. You ma asli. Nah, habdas. Pastikan kita ni. Kejap, saya tulis dulu. Qa ma asli. Lal. ALQ alif lam qamariyah, hawa habdas, wa ma asli, riyu ra nipis. Okey, dalam masa yang sama jaga juga huruf ya supaya tidak berlaku apa dia? Syiddah, tertahannya suara. Nahnu, riyu nahnu, habdas. Nun mati bertemu sad. Kat sini IKH, ikhfa haqiqi. Waalaikumsalam, Puan Asmah. Macam mana nak bunyi ikhfa yang baris bawah? Sebab nun mati bertemu qaf. Yang mana baris bawah? Mim tu Okey, sekali lagi saya tuliskan Baik. Mana tadi? Nun mati bertemu sad, ikhfa haqiqi. Ansa. Sama macam kat atas tadi. Ikhfa haqiqi, tebal sebab sad tebal. Maka dengung yang kita buat tu tebal lah. Kan, kalau cerita dalam lagi, dia duduk pada martabat awsat, pertengahan. Tu tak apalah, siapa yang belum belajar lagi tak apa. Abaikan dulu yang tu. Janji kita tahu, nun mati bertemu dengan sad, kena tebal. Sebab apa tebal? Sebab sad tu sendiri bersifat tebal. Cukup setakat tu dulu, tak apa. Kan, kepada yang belum belajar, pelan-pelan. Yang dah belajar, cuba pelan-pelan ingatlah. Yang dah belajar, cuba pelan-pelan untuk ingat, terapkan. Baik. Ansarullahi. Ra baris depan, ru tebal. Ru tebal Sa ni mat asli juga. Ni alif mat kan. MA. Rullah. Kalimah Allah tebal. Ra baris depan pun tebal. So sama-sama tebal. Ansarullah. Jadi mungkin dia bukan orang kata apa, satu kesukaran lah untuk kita buat kan. Ansarullahi amat badal.
Okey. Kalimah Allah tebal. Mat badal. Ada dua harakat kan? Ada alif mat sebelumnya hamzah. Sebabkan dah hamzah. Dan berada di awal kalimah, kita sebut mat badal. Baca sama macam mat asli. Man wajibul gunnah. Kemudian ada alif mat asli lah. Dah panjang dengung dua harakat, panjang pula pada matnya. Man nabillah. Boleh. WG ni mat asli. Billah, kalimah Allah. Kalimah Allah sebelumnya baris bawah. Ni sebelumnya baris bawah. So kalimah Allah nipis. Billah. Kalau tebal macam mana? Billah. Billah. Jadi perempuan tak adalah kot bunyi macam tu kan. Biasanya orang Melayu kita insyaAllah okey. Billah. Kalimah Allah ma'arid lissukun. M-A-L 246 Kalau kita berhentilah. Kalau berhenti. Kalau tak berhenti macam biasa mat asli. Billahi wash. Okey, boleh. Tapi saya saja tulis ma'arid sukun ni sebab sekali lagi kita nak berhenti ni kat sini. Berhenti kat sini. Billah. Gitu. Teruskan washhad. Shin yang mati. Shin yang mati, dal mati. Baik, shin mati ni macam biasa je bunyi dia. Wash. Siapa yang dah faham tentang sifat, memang kita akan kata shin ni ada sifat tafashi, berhemburan nafas kita. Wash. Tu tafashi tu. Okay, dia di antara kita punya bahagian ada langit yang gigi ni. Okay, ash tu yang terhasil bunyi macam tu. Macam kita sebut SY, SH. Jadi orang kata pelak untuk kita nasib. Kita ni orang Melayu ada sebutan tu. Banyaklah, maksudnya benda yang orang kata apa? Benda yang biasa, asas kita selalu sebut. Washhad. Washhad. Had. 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 Washhad bi'an. Washhad bi'an. Nun pula, sorry. Dal. Kat sini dal mati kan? Kita sebut apa? Qalqalah sughra. QS. Okey? Pertengahan. Awsat ni maksudnya pertengahan. Okey? Maksudnya pertengahan. Dia tak susah, dia tak senang. Dia bukan maksudnya kadar dengung kita tu sederhana. So tak. Kena faham baik-balik untuk martabat ni. Washhad. Washhad bi anna nun bersabdu. Nama asli. WG. Nama asli lah. MA. Muslimun. Sin mati. Mus. Lam baris bawah. Li. Mun. Man'arid lissukun. MAL. Bi'anna muslimun. Washhad bi'anna muslimun. Boleh? Baik, tadi sahabat kita Puan Asmah, beliau bertanyakan tentang ikhfa pada kalimah min qabli. Contoh kalimah min qablikum kan? Saya buat kat sini Okey, jap. Min qablikum. Baik. So kita tengok kat sini.
Okay, kita tengok kat sini adanya pertemuan nun mati dengan qaf. Betul tak? Ada pertemuan nun mati dengan qaf. So kat sini sudah tentulah hukumnya apa? Ikhfa haqiqi. Okey, jadi nun mati tuan-puan, kita dah tahu dah. Bila kata ikhfa ni maksudnya apa? Poin penting dia. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Okey, kemudian step yang kedua, sembunyikan di sisi huruf ikhfa tu sendiri. Tengoklah dia bertemu dengan siapa. Kalau dia bertemu dengan qaf, maknanya sembunyikan di sisi huruf qaf tu. Huruf ikhfa kan ada 15 kan? Jadi itu maksud sembunyi. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya, kemudian sembunyikan di sisi huruf ikhfa. Saya tak adalah mention mana-mana huruf kan? Saya umum. Maksudnya di sisi huruf yang 15 tu, yang dia nak jumpa tu nanti. Jadi macam contoh kita tengok ni, dia dengan qaf kan? Okey, kemudian yang ketiga, kena tahu status huruf yang bertemu tu. Nak buat ayat apa? Ayat mudah. Kenal pasti sifat. Kenal pasti sifat huruf ikhfa. Kenal pasti sifat huruf ikhfa. Sebab dalam perbincangan ikhfa syafawi ni dia ada dua. Ikhfa syafawi, ikhfa hakiki ni dia ada dua. Dia ada tafkhim, dia ada tarqiq. Boleh? Faham ke ni? Dia ada tafkhim, dia ada tarqiq. Jadi kalau tafkhim ni tuan-puan, dia ada 5 huruf. Okey. Sad, Dad, Ta, Za, apa satu lagi? Khussa, Dagtin, Qiz. Khussa. Lupa pula. Sad dah ada, Dad dah ada, Ta, Za, Qaf. Ni. Qaf. Ni lah dia contoh kita tengok. Qaf tak ada pula kan. Boleh? Jadi tafkhim ni maksudnya tebal Tafkhim ni maksudnya tebal. Tebal. Ini je point dia. Kalau tarqiq ni selain daripada 5 huruf tu. Selain daripada huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Khussa, Dagtin, Qiz. Okey, huruf kha dengan ghain tak masuk lah sebab itu dah duduk dalam huruf izhar halqi. Kan, jadi tinggal 5 ni je, sad, dad, ta, za, qaf. Jadi apa yang kita nak kena faham, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan kelima-lima huruf ni, maka ianya dalam kelompok ni tafkhim. Maksudnya tebal. Kalau tarqiq ni lawan dia lah, nipis kan? Nipis. Selain di atas. Selain di atas. Maknanya ada 10 huruf lah. Kan ni dah 5 tebal kan? Maksudnya ada baki 10 huruf tu semuanya nipis. Jadi bila kita dah faham semua ni, dah faham ni insyaAllah. Bila kita berbalik kepada soalan ni tadi, so kita tahu. Nun mati bertemu qaf. Jangan sebut nun tepat pada maqaf. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kan? Kemudian sembunyikan di sisi huruf ikhfa. Okey, kita dah tahu dah. Dia temu qaf. Jadi kita nak
bersedia di sisi huruf qaf. So kita kena tahu qaf ni dia bersifat apa dan makhrajnya di mana. Saya buat tambahan sikit kat sini sifat dan makhraj. Sifat dan makhraj. Kenal pasti sifat dan makhraj bagi huruf ikhfa. So kita tahu qaf ni dia pangkal lidah. Kita tahulah. Kita dah bedah kan. Oh, qaf ni pangkal lidah. Pangkal lidah. Naik ke lelangit lembut. Kemudian kita tahu qaf ni dia isti'la. Ni saya tak adalah tambah. Kalau tambah ni kita boleh masuk lagi. Dah ada martabat dia. Martabat adna. Tambahlah lagi boleh. Kalau nak. Adna. Okey. Martabat terendah. Ni saja saya share tuan-puan Maknanya bila kata terendah ni, maksudnya dia agak sukar nak buat. Dia agak sukar nak buat. Okey. Huruf isti'la lah. Ya, yang 5 ni isti'la. Okey. Huruf isti'la. Ni dalam kita kan kita dah bincang ni kan baru ni. So, sembunyikan nun. Asalnya min. Okey, sekarang ni dia nak bertemu dengan qaf. Jadi makhraj qaf kat mana? Qaf kat sini, pangkal lidah. Jadi kita bersedia pangkal lidah kita. Bersedia. Min. Kita dah ready dah nak sebut qaf tu. Min qa. Oh, dapat. Dia proses dia gitu. Memang ceritanya panjang lebar lah kan. Cuma nak dapat dia sudut praktikal macam tu. Min qablikum. Okey. Min qa. Min qa. Min qa. Min qablikum. Min qablikum. Cuma sahabat-sahabat semua jangan anggap bila kata martabat adna, martabat terendah ni membawa maksud bahawa ianya perlu dibaca nipis. No. Jangan faham gitu. Penentuan tebal nipis adalah di sini berdasarkan sifat dia sendiri. Tentang martabat ni berlaku disebabkan faktor makhraj. Makhraj qaf jauh dengan nun. Ni kalau cerita detail pasal ikhfa lah ni. Mungkin ada yang mungkin kurang jelas kan. Ni jauh. Jauh. Ba'id. Makhraj nun dengan qaf jauh. Jadi sebab tu di dalam kategori adna. Terendah. Ni kalau cerita detail. Inilah dia ikhfa. Setiap satu huruf tu semua ada penjelasan dia. Okey. InsyaAllah. Boleh. Puan Nazrina panjang tulis tu. Saya dah boleh agak dah. Saya mesti ada type ni. Betul lah tu. Secara takhim bila temu 5 huruf. Isti'la. Tarqib bila temu istifal. Betul. Makhraj dan melibatkan sifat. Okey. Ya. Okey. Boleh ke ni? Dapat sesuatu ke? Faham ke tuan-puan? Cuba respon sikit di ruangan komen. Bab ikhfa ni kalau nak ikutkan, setiap satu huruf tu ada perincian dia. Kan? Kalau sekadar cerita boleh lah kan. Tengok Google ikhfa hakiki. Lebih tahu lah nun mati bertemu nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf. Cuma persoalannya ialah macam mana nak bunyi. Okey, Puan Asmah jelas ke soalan ni? Jawapan kepada persoalan puan tu. Min qa. Kita dah ready dah. Kita dah rasa selesa dah. Waktu kita sembunyikan nun tu, kita punya lidah kita ni dah adjust habis baik dah untuk nak sebut qaf tu. Bayangkan kita nak sebut qaf tapi lidah kita bersedia pada makhraj ta. Contoh. Ta. Sepatutnya dengan keadaan hujung lidah kita hampir dengan gusi depan ni, gusi atas ni nak sebut ta. Ta. Kenalah dengan huruf ta. Tapi bayangkan kita nak sebut qaf tapi kita ready tadi tu pada makhraj ta.
Boleh faham tak? Jadi tak kena tempatnya. Okey. Contoh saya letak macam ni tuan-puan lah. Okey. Ni Maidin. Ni Tesco. Okey. Ni Maidin, ni Tesco. Puan ada kat sini. Kat Tesco. Alright. Puan ada kat Tesco. Lepas tu, minta suami datang ambil. Tapi, suami pergi ambil kat Maidin. Di ibarat macam tu lah. Okey. Padahal puan ni kat Tesco. Bila suruh ambil, pergi ambil kat Maidin. Jadi nampak tak? Dia tak tally. Walaupun dia dekat. Sama lagi ikhfa ni. Walaupun dia dekat. Walaupun dia dalam hukum yang sama, ikhfa. Tapi dia ada perbezaan dia sedikit. Tak banyak. Macam tu. Okey. Ini baru cerita martabat qaf. Ada 14 huruf lagi tuan-puan. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Min qablikum. Contoh lain. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, bye. Habis dah. Okey, insyaAllah. So, itu je lah yang boleh kongsikan sedikit. Tak adalah saya reti sangat tuan-puan. Itu je lah sekadar yang tahu. Ya? Nak cerita lebih-lebih sangat pun tidak juga. Saya pun bukan pandai no. Mana yang tahu, yang mana belajar tu, cerita je lah. Okey? Wallahu'alam. Mana ke tadi? Kita bedah mana tadi? Ayat 50. Okey. So, hari ni pendaftaran last tau tuan-puan. Nak khabar lah ni. Pendaftaran kita punya seminar. Mana gambar saya? Pendaftaran kita punya seminar makhraj huruf. Ni siapa yang nak belajar bab makhraj, mari join ni. Yang tengah menonton ni kan. Siapa yang belum daftar, mari daftar. Hari ni last tutup 8 Oktober. Kalau lewat, wallahualam, saya tak pastilah. Saya dimaklumkan hari ni last tutup. Tu package light tu RM25 daftarnya. Okay, so siapa nak join, ahlan wa sahlan, silakan. Kita sembang santai-santai. So nanti next kita cerita pula bab kita ada seminar sifat huruf. Okay, insyaAllah. Kalau tak pakai gigi palsu, bersembur ke muka sebelah, insyaAllah. Itu no comment lah ya. Okey, baik. Allah, apa hal? Kejap. Mana tadi? Mana muka saya? Okey. Baik. Dah daftar. Okey, baik-baik, insyaAllah. Nanti tekan link kat atas tu tak? Siapa nak follow, marilah. Idaklah paksa. Siapa yang nak join, tak tahu nak buat hujung minggu kan, hari Sabtu, mari. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita baca untuk ayat 50 dan 50 50 sehingga 52 insyaAllah. Sedia semua? Macam biasalah, kita talaqi sikit 3 ayat ni. Ready? Dah ready belum? Tarik nafas dalam tuan-puan. Sedalam-dalamnya. Jom. Kita mula insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Selesai pengajian kita pagi ini, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah.
Jadi insya-Allah terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Ustaz. Quran tu memang dah bertanda ke? Tak. Quran ni dia kosong je. Macam ni. Ni asalnya. Lepas tu bila kita dah jadi doktor, kita bedah-bedah. Jadilah kopi ni. Asalnya kosong je. So dalam sharing tajwid slot ni, puan baru masuk yang bertanya ni. So kita punya konsep sharing tajwid macam ni lah. Kita akan bedah-bedah ayat ni. Tengoklah sehari mungkin lebih kurang 1 ataupun 3 ayat macam tu. Tengok pada dia punya panjang pendek tu lah. Jadi insyaAllah tuan-puan boleh tengok kita dah habis dah untuk muka surat 56. Kita dah bedah daripada muka surat 55. Nampak? 56. Jadi insyaAllah hari Isnin nanti minggu depan kita akan jumpa lagi. Kita akan sambung. So tuan-puan minggu depan boleh bedah sampai ayat 55. Okey, minggu depan kita jumpa hari Isnin. Tuan-puan boleh bedah dulu siap-siap. Okey, ayat 53 sehingga 55. Boleh? Nanti kita semak sama-sama insya-Allah. Okey, so jangan lupa ucap terima kasih pada Allah SWT kerana dengan izinnya Allah yang menggerakkan hati tuan-puan untuk bersama pada pagi ini, alhamdulillah. Dan kepada yang baru masuk, selamat datang juga, ahlan wa sahlan. Untuk baru masuk Ustaz. Senang belajar, insya-Allah, mudah-mudahan. Banyak kelas online, carilah kan, ambil yang mana rasa berkenan di hati, ikutlah. Boleh? Tak ada apa dah So siapa yang nak daftar seminar makhraj, jangan lupa hari ni hari last. Hari ni hari last. Saya asyik tutup kamera saya je. Ni hari last tuan-puan. Hari last. 8 Oktober kita tutup pendaftaran untuk seminar makhraj huruf. Detailnya dekat situ. Bila seminar tu 23 bulan. Okey, 23 bulan 10 insya-Allah. Hujung bulan 10 ni lah. Yurannya RM25 sahaja. Boleh? Siapa yang belum daftar, mainlah daftar. Siapa yang dah daftar, terima kasih. InsyaAllah. Okey? Ustaz nak sponsor lah, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kan? Mana tahu ada nak pasang niat, nak bantu-bantu sahabat-sahabat kat luar sana tu. Silakan. InsyaAllah kita akan cubalah bantu cari orang kan. Okey? Itu je lah kot untuk makluman. Petang ni tuan-puan, jangan lupa. Saya terlupa nak bagi tahu. Tapi saya tak ada poster. Petang ni kita ada voice chat bersama Encik Irfan. Ada voice chat bersama Encik Irfan. Kejap saya tengok. Tuan-puan boleh tengok dalam Easy Ngaji Warrior dalam grup Telegram. Kita dah inform dah. So petang ni, petang ni. Tajuknya ialah cerita syurga. Petang ni perkongsian daripada Encik Irfan, cerita syurga. Okey? Pada jam 3 petang, voice chat Telegram. Jadi yang belum masuk Telegram, kena masuk dululah. Okey, masuk Telegram dulu insyaAllah. Link semua ada kat atas. Tekan je. Baik, saya rasa tak ada apa dah kot. Petang ni pukul 3, jangan lupa. Jadi kita tangguhkan dulu pertemuan kita tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita tutup dengan doa tilawah sama-sama. Ya? Ustaz jangan lupa share. InsyaAllah tak lupa. Mesti ingatnya. Cuma kadang terlewat sikit. Sebab tim saya yang uruskan ni. Okey. Baik. Jom kita mula bacaan doa. Bismillah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf andai ada kekurangan, salah dan silap okey dalam penyampaian saya hari ini. InsyaAllah jika diizinkan Allah, kita jumpa lagi pada hari Isnin nanti ya. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat buat semua. Jumpa lagi. Bye bye. الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال
صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada
siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora